Assalamualaikum, saya 079 Norlela akan mendefinisikan pemikiran kritis dan inovatif. Kritis ialah pertimbangan sesuatu idea dengan cara menilai, membezakan, menyoal sama ada sesuatu perkara itu benar atau salah dengan melihat kepada alasan yang dikemukakan agar dapat membantu dalam membuat keputusan. Inovatif pula kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan lebih baik sama ada melalui pengubahsaian atau penambahbaikan. Hai semua, saya Yena, peserta nomor 077. Saya akan berkongsi dengan anda mengenai inovasi facial recognition atau pengesanan wajah yang digunakan pakai di jabatan-jabatan kerajaan. Inovasi pengesanan muka dan suhu badan ini direka untuk membantu penjawat awam untuk menangani masalah kesihatan berkaitan COVID-19 sebagai satu langkah pengesanan awal. Pegawai yang suhu badannya melebihi 30.75 Celsius tidak dibenarkan untuk bertugas dan perlu membuat swab test segera. Dalam senario kedua ini, anda dapat lihat algoritma pengesanan wajah gagal dibuat atas beberapa faktor, seperti pertukaran penggayaan rambut, tudung dan sebagainya. Pada masa akan datang, algoritma pengesanan wajah ini perlu dikemas kini, ditambah baik dan diperhalusi agar masalah seperti yang ditunjukkan dalam video ini tidak berlaku. Terima kasih Puan Yena. Saya Jasman Malitin, peserta bernomor 8/078 akan meneruskan topik yang disampaikan sebentar tadi dan menerangkan implikasi buruk yang akan berlaku sekiranya inovasi facial recognition tidak digunakan pakai di jabatan-jabatan kerajaan. Apa pula akibatnya sekiranya inovasi pengesanan wajah dan suhu tidak diperkenalkan? Penjawat awam yang mengidap COVID-19 pasti akan menyebarkan wabah tersebut kepada rekan-rekan kerja dan orang-orang awam yang berurusan di jabatan-jabatan atau agensi-agensi kerajaan, sekaligus mengakibatkan banyak masalah kepada masyarakat, terutama sekali mereka yang mempunyai comorbidity yang mempunyai risiko tinggi sekiranya dijangkiti virus tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azmi Ansawi, peserta bernomor 8072. Saya akan berkongsi dengan anda mengenai perkembangan ICT dan penggunaannya di kalangan penjawat awam serta kebaikannya. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT merupakan salah satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan, dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Kebaikan penggunaan ICT kepada jabatan ialah ia dapat membantu memudahkan sistem operasi dalam membuat keputusan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku serta meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Selain itu, maklumat dapat diperolehi dengan mudah dan cepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya peserta bernomor 8076. Saya akan berkongsi dengan anda mengenai penggunaan Google Form dalam jabatan serta kebaikannya. Google Form merupakan satu aplikasi borang maya yang boleh diakses secara dalam talian walau di mana kita berada secara percuma. Kebaikan penggunaan Google Form adalah dapat menjimatkan kos dan masa dalam memproses data. Selain itu, kita juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat tertentu yang dikumpulkan daripada responden yang telah ditetapkan secara terus. Sebagai contoh, sebelum ini, pengisian borang perihal keluarga adalah secara manual, tetapi kini ianya ditukarkan kepada pengisian menggunakan Google Form. Assalamualaikum, saya Norasila Nasri bernomor 8074. Untuk situasi yang berikutnya adalah penggunaan aplikasi Zoom Meeting, di mana sebelum ini kos persediaan tempat dan makan minum masyarakat agak tinggi, justru juga boleh menyebabkan risiko bergejala. Walau bagaimanapun, dengan adanya Zoom Meeting, kita dapat menjimatkan kos, menjaga kesihatan awam, serta menambah penglibatan anggota, kerana ia sangat mudah untuk diakses. Hai, saya peserta nomor 073. Saya akan berkongsi dengan anda mengenai sistem pesanan makanan atas talian serta kebaikannya. Pemesanan makanan dalam talian ialah proses memesan makanan melalui aplikasi, contohnya GrabFood, ShopeeFood, Foodpanda dan sebagainya. Pelanggan dapat membuat pesanan melalui aplikasi tersebut.
Dengan kemudahan aplikasi tersebut dapat memudahkan kita untuk menempa secara atas talian. Kebaikannya memudahkan proses pesanan dan juga menjimatkan masa. Saya peserta 8080. Dalam pemikiran kritis dan inovatif, terdapat perubahan dalam sistem pengangkutan. Dulu kita hanya menggunakan taksi, kini dengan adanya sistem e-hailing, tentunya GrabCar, ini lebih memudahkan kita pergi ke suatu tempat dengan lebih mudah. Kewujudan sistem ini menjimatkan masa, kos, dan tenaga. Hai, saya peserta nomor 8075. Saya akan menerangkan mengenai sistem penempahan temu janji atas talian serta kebaikannya. Sistem penempahan temu janji atas talian merupakan sistem yang berasaskan web yang berperanan untuk memberikan kemudahan dalam membuat temu janji antara syarikat dan pelanggan. Ianya direka untuk memperbaiki sistem temu janji yang berbentuk manual agar memudahkan pelanggan untuk membuat temu janji dan menyemak temu janji yang telah dilaksanakan. Menjadi panduan atau rujukan kepada pelanggan sebelum pelanggan membuat temu janji dengan syarikat agar ia tidak bertindih dengan jadual yang lain. Memberikan maklumat yang diperlukan dalam melaksanakan tempahan temu janji. Para pengguna boleh melayari internet pada bila-bila masa, cepat, mudah, dan efisien dalam membuat temu janji dan menyemaknya. Membantu syarikat dalam menjadualkan aktiviti syarikat agar temu janji yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Saiful, peserta nombor 081 akan menyampaikan kesimpulan inovasi kerajaan digital. Kesimpulannya, inovasi kerajaan dalam mencapai matlamat utama pelaksanaan agenda e-kerajaan ataupun kerajaan elektronik ini adalah supaya harapan rakyat dapat dipenuhi seiring landscape semasa era digital pada masa kini. Dengan melalui kaedah ini, rakyat tidak perlu lagi hadir ke agensi kerajaan dan perkhidmatan boleh diperoleh secara dalam talian sepenuhnya dari mula hingga ke akhir proses. Boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Dalam arti kata lain, pelaksanaan kerajaan digital bertunjangkan penyampaian perkhidmatan kerajaan yang mengutamakan elemen digital sekaligus kekal memfokuskan rakyat. Dengan ini, usaha ke arah merealisasikan kerajaan digital dapat menyumbangkan kedudukan Malaysia dalam e-Government Development Index dalam penggunaan ICT ke dalam sistem penyampaian perkhidmatan dalam talian.